Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan buat video ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Penang. Yang mana perlawanan ni Penang menang 3-0 hasil jaringan daripada Casagrande dan juga Sheridan Bobov. Dan pada perlawanan ni boleh dikatakan kedua-dua pasukan sering melakukan serangan balas pada awal minit permainan, terutamanya 30 minit yang pertama memang kedua-dua pasukan sering membalas serangan. Tetapi pasukan Penang lebih efektif dan lebih produktif di hadapan gawang ataupun dalam kotak penalti pasukan lawan untuk menjaringkan gol. Jadi pada perlawanan ni boleh dikatakan siapa yang mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada, dia akan menang. Macam Sabah semalam, banyak percubaan kena palang, di save oleh Sam Summerville dan sebagainya. Jadi Sabah susah sikit nak menang. Tapi tak apa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang saya suka tentang pasukan Penang ni, ataupun apa kunci kemenangan pasukan Penang pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah kunci kemenangan pasukan Penang adalah terletak kepada direct football yang dimainkan oleh pemain-pemain Penang itu berjaya membuahkan hasil. Yang mana Penang hanya mengharapkan kepada target man mereka, iaitu Casagrande, untuk menjaringkan gol. Tetapi kita kena ingat, kekuatan Penang bukan hanya terletak kepada Casagrande, tetapi sebaliknya terletak kepada pemain-pemain di hadapan ataupun di sayap kanan dan juga sayap kiri seperti Quinton Cheng, Khairul Azrin, Sheridan Bobov, Endrick Dos Santos dan juga Ahmed Azhar. Yang mana pemain-pemain yang berada di belakang Casagrande ni mempunyai kualiti passing yang sangat-sangat cemerlang, mereka mempunyai vision yang bagus dan mereka mempunyai kualiti passing yang bagus serta kualiti crossing mereka untuk mencari Casagrande pun bagus. Yang mana hantaran-hantaran yang dihantar oleh pemain seperti Quinton Cheng, Khairul Azrin, Endrick Dos Santos dan juga Ahmed Azhar kebanyakannya tepat kepada kepala Casagrande. Dan apa yang boleh dipuji adalah kualiti crossing yang ada pada pemain-pemain Penang ini tidak ada pada kebanyakan player-player yang beraksi dalam saingan Liga Super. Contohnya saya bagi perbandingan. Pada perlawanan semalam, Sabah juga bermain dengan melakukan crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti pasukan lawan. Tetapi kebanyakan hantaran lintang ataupun crossing yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah daripada Artolinus, daripada Randy Bahru, daripada Azizah Nordin, daripada Amri Yahya, kebanyakannya crossing yang agak meliar, bukannya tepat kepada kepala Ivancic. Sebaliknya berlaku kepada Penang, crossing-crossing yang dilakukan oleh Khairul Azrin, Endrick Dos Santos kebanyakannya tepat kepada kepala target man mereka, iaitu Casagrande. Dan juga pujian harus diberikan kepada Casagrande. Sebab apa? Sebab Casagrande pandai untuk menempatkan diri dalam position yang tidak dikawal ataupun tidak dimarking oleh pemain-pemain lawan untuk mendapat umpanan yang sangat cantik daripada pemain lawan. Jadi insting ataupun naluri sebagai seorang target man itu memang adalah satu benda yang sangat berharga kepada Casagrande dan juga mampu untuk membawa Penang menjadi pasukan yang bermain dengan simple football, direct football, tetapi boleh menang. Mereka dapat bola, mereka masuk kod kanan, masuk kod kiri, mereka crossing cari Casagrande, Casagrande tanduk, masuk gol. Simple dan direct football sahaja yang diamalkan oleh pemain-pemain Penang. Yang kedua, kunci kekuatan pasukan Penang adalah mereka mampu untuk memanfaatkan set piece yang mereka dapat. Kalau kita lihat daripada free kick ataupun corner kick yang Penang dapat, kebanyakannya mampu untuk memberi ancaman kepada pemain ataupun pasukan lawan ataupun pasukan Sabah semalam. Contohnya, gol kedua Casagrande adalah hasil daripada corner kick. Yang mana corner kick yang dilakukan itu memang tepat daripada Endrick Dos Santos kepada kepala Casagrande. Dan Casagrande juga pandai menempatkan diri di dalam posisi yang betul. Ini menunjukkan set piece daripada Penang memang sangat-sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab mereka bukan hanya ada seorang target man. Sebaliknya, jika free kick ataupun corner kick berlaku, Penang akan ada lebih daripada seorang target man, iaitu mereka ada Casagrande, mereka ada David Rowley, mereka ada
Rafael Victor ataupun Ryuji Otomo, tetapi semalam Ryuji tak main. Mereka ada lebih daripada seorang target man yang mampu untuk melawan ketinggian ataupun untuk challenge bola di bola tinggi lah. So itu adalah kelebihan kepada pemain Penang untuk beraksi dan juga memanfaatkan set piece yang mereka ada. Dan yang terakhir, kekuatan pasukan Penang semalam adalah di bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan, yang mana bahagian pertahanan Penang semalam beraksi dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana mereka berjaya untuk mematahkan serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah, terutamanya dalam kotak penalti, yang mana mereka begitu kompak, mereka begitu faham bola-bola yang cuba dihantar oleh pemain-pemain Sabah. Mereka berjaya challenge bola tinggi, yang mana kita tahu Rafael Victor adalah seorang pertahanan yang sangat tinggi. Jadi hantaran yang dilakukan mudah untuk dipatahkan, dan dengan adanya kecemerlangan daripada Sam Somerville membolehkan Penang untuk menang pada perlawanan semalam. Bahkan di bahagian tengah, dengan adanya kestabilan, iaitu dua player Khairul Azrin dan juga David Rowley, yang mana David Rowley lebih kepada bertahan, sedikit sebanyak menguatkan lagi barisan pertahanan pasukan Penang daripada dibolosi pada perlawanan semalam. Itu adalah kekuatan pasukan Penang. Kelemahan pasukan Penang pada perlawanan semalam, mereka sedikit kelang kabut. Walaupun benteng pertahanan mereka sangat-sangat padu, tetapi ketika diasak oleh pemain-pemain Sabah di final third ataupun di dalam kotak penalti mereka sendiri, mereka sedikit berterabur dan tidak tersusun. Walaupun mereka tidak dibolosi, tapi kita boleh lihat bagaimana defend Penang semalam agak kelang kabut dan gagal untuk mengeluarkan bola daripada kotak penalti dengan cepat. Itu sahajalah untuk pasukan Penang. Untuk pasukan Sabah pula, apa yang boleh saya beri pujian adalah mereka merencanakan build up yang sangat lawa daripada bawah, yang mana kebanyakan build up mereka berlaku di bahagian tengah. Dan apabila di bahagian tengah bola dapat dekat Levi Madinda ataupun Azizan Nordin ataupun Pak Tesu, mereka akan cuba untuk lebarkan bola ke bahagian kanan ataupun bahagian kiri, mencari Sadil ataupun Amri Yahya. Benda itu adalah sangat bagus. Dan ketika bola sampai dekat Amri Yahya ataupun Sadil Ramdhani, mereka akan cuba untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti bagi mencari Ivanchik. Sekiranya mereka tak menggunakan bahagian kanan ataupun bahagian kiri, mereka akan cuba masuk ke tengah barisan, memulakan serangan di bahagian tengah dan cuba untuk penetrate kawasan tengah Penang. Tetapi perkara itu sedikit sebanyak menunjukkan yang Sabah mempunyai variasi ataupun kepelbagaian dalam menyerang. Tetapi sayang, mereka gagal untuk convert peluang yang ada kepada jaringan disebabkan kecemerlangan goalkeeper dan disebabkan disebabkan ketumpulan bahagian serangan. Kira Ivanchik ni bukannya seorang striker yang mampu untuk menyudahkan segala peluang yang ada. Dan itu kesukaan ataupun apa yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Sabah adalah influence ataupun contribution daripada pemain-pemain fullback mereka, seperti Atul Linus di bahagian kiri dan Randy Bahruh di bahagian kanan, yang mana kedua-dua player ni sering kali membantu dan juga memberi support kepada winger mereka Amri Yahya dan juga Sadil Ramdhani untuk melakukan overlapping, yang mana sedikit sebanyak menunjukkan satu corak permainan yang positif dan membolehkan Sabah untuk menyerang pasukan Penang dengan banyak pada perlawanan semalam. Dan paling syok ataupun paling seronok adalah game menjadi lebih laju, intensiti mereka meningkat. Akan tetapi sayanglah, crossing yang dilakukan oleh Atul Linus dan juga Randy Bahruh kebanyakannya meliar. Tetapi daripada segi supportif, daripada segi memberi sokongan kepada bahagian hadapan, mereka sangat-sangat berguna dan juga sangat-sangat memberi import yang positif lah. Okey, kita masuk ke dalam kelemahan pasukan Sabah. Apakah punca Sabah boleh tewas 3 gol? Kalau kita lihat, 2 gol adalah daripada Casagrande, adalah memang tak dinafikan bola tinggi. Yang kedua daripada Sheridan Bobov, yang mana Sheridan Bobov berjaya memanipulasikan pertahanan Sabah. Okey, yang pertama, kelemahan Sabah adalah mereka membiarkan pemain-pemain Penang untuk melakukan crossing, yang mana mereka tak pressure, mereka tak block, mereka tak cuba untuk menghalang pemain-pemain Penang daripada melakukan crossing. Padahal mereka tahu sekiranya Penang mengangkat ataupun menghantar
bola ke dalam kotak penalti akan menjadi ancaman. Sekiranya bola tinggi yang dimainkan oleh Penang akan menjadi ancaman kepada pasukan mereka. Tetapi mereka tak pressure, mereka tak marking, mereka tak keluarkan bola dengan cepat. Sebaliknya mereka memberi ruang kepada pemain-pemain Penang untuk melakukan hantaran tinggi bagi mencari target man mereka, iaitu Casagrande. Itu adalah kesilapan yang pertama lah daripada barisan tengah dan juga barisan pertahanan Sabah. Yang kedua, kelemahan pasukan Sabah adalah semalam defense mereka tidak beraksi dengan sangat baik, yang mana mereka terlalu memberi ruang kosong dan senang diperdayakan oleh barisan serangan pasukan Penang. Contohnya saya bagi adalah gol ketiga Sheridan yang dijaringkan oleh Penang melalui Sheridan Bobov, yang mana Sheridan Bobov hanya melakukan body fizik ataupun orang panggil body language untuk menipu pertahanan Sabah, macam dia nak lepaskan bola ataupun dia nak passing bola, dan sebaliknya Sheridan Bobov terus melakukan larian dan berjaya menjaringkan gol solo yang agak lawa lah pada perlawanan semalam. Itu dua kelemahan pasukan Sabah. Dan kelemahan yang terakhir pasukan Sabah adalah ketika mereka cuba untuk mencari event cheat dan mereka mendapat peluang dalam kotak penalti, sama ada Sadil, Ambri ataupun Livi, Madinda dan sebagainya, mereka gagal untuk menjudahkan peluang tersebut. Yang mana memang dah ada depan palang gol terbuka, tetapi bola kena palang, bola ditepih oleh Samson Mervai dan sebagainya. Mereka seakan-akan gagal untuk bertenang, membuat keputusan yang lebih tepat untuk menjaringkan gol. Sebaliknya mereka tergopoh-gapoh ataupun terlebih terlebih seronok untuk menjaringkan gol, sehingga mereka membuat kesilapan dalam membuat keputusan. Jadi boleh dikatakan kurangnya finishing di bahagian hadapan menyebabkan peluang yang ada gagal dimanfaatkan, dan decision making yang dibuat oleh pemain hadapan agak kurang tepat pada perlawanan semalam. Itu menyebabkan Sabah tak boleh untuk menjaringkan gol. Itu sahaja ulasan saya. Apapun game semalam memang menarik di antara Sabah menentang pasukan Penang.